A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebahagian daripada manusia-manusia yang beriman kepada Allah, dan terutamanya yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita termasuk di dalam golongan orang-orang, iaitu orang Islam ataupun orang-orang mukmin. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita supaya mengabdikan diri kepada Allah Taala. Dalam Al-Quran banyak Allah Taala menyatakan kepada kita tentang arahan dan suruhan Allah supaya kita sentiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kesempatan yang ada pada pagi ini kita buat video pendek, video ringkas untuk sama-sama kita berkongsi daripada garaban-garaban ulama, untuk kita sama-sama mengambil kefahaman sebagai orang yang beriman dan mengaku kita sebagai orang Islam, iaitu wajib kita mendirikan solat. Kerana solat itu adalah merupakan tiang agama. Mana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, iaitu mendirikan solat, sesungguhnya dia mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya seolah-olahnya, dan maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi kerana itu kita dituntut untuk mendirikan solat, dan jangan sekali-kali kita meninggalkan solat. Dan insya-Allah pada pagi ini pengajaran yang kita nak bagi untuk peringatan diri hamba sendiri, tuan-tuan muslimin muslimat, sama-sama berkongsi dengan anak-anak, dengan siapa-siapa sajalah, berhubung dengan itu balasan bagi orang yang meninggalkan solat. Dalam bab ini dinyatakan tentang balasan orang yang meninggalkan solat, seperti mana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Bayyinah, ayat 65, yang kita baca, yang bermaksud dan supaya mereka mendirikan solat, iaitu sembahyang, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus dan agama yang betul. Dalam masalah mendirikan solat, keutamaan bagi kita ialah ikhlas, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita tentang perbezaan di antara orang-orang muslim dan orang-orang munafik. Bandingan Nabi buat tentang solat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud
Tiada perbezaan di antara Muslim dan munafik melainkan dengan perbuatan meninggalkan solat. Ni berat. Ya, ciri-ciri orang munafik duduk situ meninggalkan solat. Jika dia meninggalkannya dalam keadaan mengingkari, maka hukum mengingkari hukumnya, iaitu wajib bagi dirinya solat, maka dia telah menjadi kafir. Jadi contoh dia kata, kalau kita suruh orang semayang, kita kata semayang lah, semayang ni wajib, dia kata bukan wajib pun semayang tu, maka jadi kafir. Ya, kalau tinggal dengan sengaja yang tidak mengingkari, dah susah lah, jadi kufur nikmat je lah. Ya? Jadi dia tidak boleh meninggalkan solat selagi mana ada akal dia. Sebab tu dalam syariat, dalam hukum fiqh, selagi mana dia berakal, dia Islam, cukup dengan syarat-syarat wajib solat, dan dia tidak ada rukhsah baginya. Sebab tu ada solat uzur. Ya, ada solat uzur. Ya, tidak boleh berdiri, duduk. Duduk tu nak tengoklah. Nak duduk atas kursi ke ustaz? Terpulanglah. Kalau tak boleh duduk di bawah, duduk atas kursi. Dan sehinggalah ia solat dengan hati, isyarat di situ. Muslimin dan muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keazaman kita. Ya, supaya Allah Taala memberi kepada kita mengekalkan solat. Ya, penuh kita baca dan kita dengar dan kita menghayati doa Nabi Ibrahim AS. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta Allah Ta'ala mengistiqamahkan kita dan juga zuriat-zuriat kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita lihat di antaranya tentang balasan orang yang meninggalkan solat. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, yakni barang siapa yang meringan-ringankan solat, dibalas ke atasnya 15 jenis siksaan. Ada 15 jenis siksaan orang yang meninggal dan juga orang yang meringan-ringankan solat. 6 perkara ketika di dunia, 3 perkara ketika nak mati, 3 perkara semasa dalam kubur, 3 perkara ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini dalam kitab Mi'atul Musalli pun dia ada sebut tentang yakni azab-azab barang yang meninggalkan akalnya solat atau meringankan solat. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu siksaan semasa di dunia itu? Sahabat tanya Rasulullah. Lantas baginda menjawab, yang pertama, Allah Ta'ala akan mengambil keberkatan daripada usianya. Maknanya usia umur panjang, tapi hidup dia bersuka-suka je. Dia bangun pagi ikut kecenderungan masing-masing lah. Yang muda dengan hal mudanya, kejut tapi tidur sampai pukul 10 pagi, sampai pukul 12. Malam pun begitu juga. Waktu tidur dia guna untuk, orang panggil apa? Untuk derak. Jaga malam, bergadang. Dan bagi orang yang tua pun macam tu juga. Sepatutnya waktu kita gunakan untuk ingat kepada Allah Ta'ala, zikir dan sebagainya. Ada yang habiskan usianya dengan maidam, main haji. Haji yang dia main tu, dia tak ada niat, tak ada ihram, tak ada miqat, rukun haji pun tak ada, perkara yang membatalkan haji tak ada. Dia main haji je. Ni haji je kata.
Ada yang habis masanya di tepi-tepi sungai, di padang-padang bola, ya, di kedai-kedai kopi. Ini keberkatan umur yang Allah Ta'ala cabut. Usia dia membazir. Ya, kerana itu kita dituntut gunalah sebaik-baik umur yang ada pada diri kita. Yang kedua, Allah Ta'ala mengambil keberkatan pada rezekinya. Rezeki banyak untuk berkat. Sebab apa? Mensia-siakan solat. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan mengambil dan juga tanda-tanda orang yang soleh pada mukanya. Tak nampak. Ya, Allah Ta'ala dah bagi cara dia tu nak melaksanakan ibadah. Keserian ke dia sebagai orang yang soleh. Orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tak ada. Keempat, tidak terpelihara baginya agama Islam. Semua dia buat. Kalau tinggal semayang ni saudara-saudara jemaah, sebab semayang tu as-salatu ru'sun ibadah. Solat itu kepala ibadah. Bila tinggal semayang, hak lain tu payahlah. Tapi ada juga bulan Ramadan orang puasa tapi tak semayang. Pelik tu. Yang tu kena tanya dia. Tanya dia. Tak ada. Rasa-rasa kalau orang puasa tu wajiblah dia semayang. Dia pergi haji dan sebagainya. Tak tahulah, takut pergi haji, pergi umrah, dia buat umrah saja. Tapi dia tak semayang. Tapi kalau orang semayang sebagai kepala ibadah, kerana semayang itu sebagai orang panggil pengusi lah, yang bertanggungjawab di atas semua. Bila semayang kita molek, maka ibadah kita jadi molek. Yang kelima, setiap amalan yang dilakukan di dunia tidak diberi ganjaran pahala. Sia-sia saja. Yang keenam, doanya tidak diangkat oleh para malaikat ke langit. Ini 6 azab Allah Ta'ala balas bagi orang yang meringan-ringankan salat. Oleh itu, muslimin dan muslimat mati Allah, sekadar itu dulu untuk renungan bersama. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perjumpaan yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya berdoa kepada Allah Ta'ala, kepada Allah, agar diri saya, keluarga saya, tuan-tuan muslimin muslimat, keluarga muslimin muslimat dan semua keluarga orang-orang mukmin, supaya dapat melaksanakan solat sebaik-baiknya di awal waktu dan juga berjemaah bagi itu kaum lelaki. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu a'lamu bissawab.